pagi semua. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk transformasi ulang kaji bahagian 2. Khasnya untuk soalan subjektif. Kita mula dengan soalan yang pertama. Diberi A ialah translasi, B pula ialah satu pandulan, C satu putaran ikut arah jam pada asalan. Sekarang kita jawab soalan A dulu. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi AB dari belakang ke depan. Iaitu kita akan buat B dulu diikuti dengan A. Transformasi B kita tandakan garisan X sama dengan sifar. Carikan sifar dari paksi X. Jadi ini adalah garisan dia. X sama dengan sifar. Ini adalah paksi pantulan. Titik P dekat sini, apabila dia dipantulkan, ia akan pergi ke sebelah sini. Ini adalah image yang pertama, P tanda. Seterusnya, translasi negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Titik K adalah image bagi gabungan transformasi AB. B, tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi BA. Untuk sekarang ini kita akan lakukan A dulu diikuti dengan B. Maka kita akan lakukan A iaitu translasi negatif 2, 3 diikuti dengan B pandulan pada paksi X sama dengan sifar. Translasi negatif 2, 3. Negatif 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Teruskan dengan pandulan pada X sama dengan sifar. Image yang pertama ini dia dipantulkan. Ia akan jatuh ke titik L. Maka titik L inilah adalah image bagi gabungan transformasi AB. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi BC. Kita akan lakukan transformasi C dulu diikuti dengan B. Transformasi C adalah putaran 90 darjah ikut arah jam diikuti dengan B pandulan pada paksi X sama dengan sifar. Putaran pada asalan. Sambungkan pusat putaran dengan titik objek dengan huruf L. Kita lengkapkan sayap yang lain 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam kita akan ambil sayap yang dekat bawah sini. Kita lengkapkan dia. Image pertama sudah kita tentukan. Kita labelkan dia dengan P tanda. Diikuti dengan pandulan pada paksi X sama dengan sifar. Ini adalah paksi X sama dengan sifar. Apabila ia dipantulkan, DH adalah image terakhir bagi gabungan transformasi BC. Di gabungan transformasi CA. Kita mula dengan transformasi A iaitu translasi negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Jadi ini adalah image yang pertama. Teruskan dengan C, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat asalan. Jadi dari asalan kita sambungkan pergi ke P tanda. Kita gunakan huruf L. Lengkapkan cabang yang 90 darjah ikut arah jam. Dapat kita tentukan jawapan bagi image gabungan transformasi CA, iaitu titik N. Kita teruskan ke soalan nombor 2. Diberi ini adalah objek. Tentukan image bagi gabungan transformasi UM. Gabungan transformasi UM kita akan buat M dulu. M adalah putaran pada pusat sifar 2. Ini adalah pusat putaran sifar 2. Kita boleh buat cabang sayap kipas untuk dia. Jadi sayap kipas ini ia akan berputar ikut arah jam. Jadi ikut arah jam. Jadi cabang ini kita akan sambung untuk dapatkan
image yang pertama. Ini adalah image yang pertama. Kita akan teruskan ke U, yaitu putaran pada asalan. Jadi putaran pada asalan, asalan dekat sini. Sekarang image yang pertama ini kita akan buat putaran ikut arah jam. Ikut arah jam dekat sini. Jadi kita sambung lagi. Buat cabang untuk dia. Kita akan dapati segitiga N adalah image bagi objek. Sekarang kita teruskan ke gabungan transformasi U kuasa 2. Kalau U kuasa 2 artinya ia bersamaan dengan U. Jadi kita akan buat putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Jadi kita mulakan buat cabang L dulu. Ikut arah jam ini adalah saya ikut arah jam. Kita ambil 4 petak juga. Sayap dia menuju ke atas 3 petak. Jadi ini adalah image yang pertama. Diikuti dengan U lagi, iaitu putar lagi ikut arah jam 90 darjah. Jadi 1, 2, 3, 4. Lepas tu cabang 3 petak. Jadi ini adalah image bagi segitiga di bawah gabungan transformasi U kuasa 2. F. C. W adalah pandulan bagi garisan Y sama dengan X. Carikan sifat dari paksi Y. Jadi paksi Y ini adalah garisan paksi pandulan, yaitu Y sama dengan sifar. Jadi segitiga ini yang mengalami pandulan, ini adalah image pertama dia. Transformasi X iaitu translasi 8, 7. Jadi ia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka segitiga G adalah image bagi gabungan transformasi ini. Untuk soalan nombor 3, kita perlu buat gabungan transformasi N, M. Jadi kita akan buat M dulu diikuti dengan N. Jadi untuk soalan ini, transformasi M adalah putaran pada asalan sifar-sifar. Jadi kita lakukan putaran dulu. Kita buat sayap kipas. Sayap kipas mula dengan bentuk L. Jadi bentuk L, dia adalah ikut arah jam. Jadi ikut arah jam, ini adalah arah ikut arah jam. Jadi kita lukiskan sayap dia. Sini 1, 2, 3, 4 petak. Sini pun 1, 2, 3, 4 petak. Lepas tu cabang dia pergi ke sebelah atas. Pun 4 petak. Kita lukiskan bentuk dia. Jadi bentuk dia, ini titik B, sini titik C. Jadi dia akan pergi ke sini. Ini adalah image bagi titik B. Sini adalah image bagi titik C. Ini bagi titik A tanda. Diikuti dengan sini adalah T tanda. Jadi ini adalah image yang pertama. Sekarang kita akan lakukan transformasi N adalah pembesaran dengan vektor skala 2 pada asalan juga. Jadi untuk kita lukiskan image di bawah transformasi pembesaran, buat garisan untuk sambungkan pusat pembesaran ke objek. Jadi kita ada 3 garisan, boleh kita sambungkan. Okey, seterusnya kita akan buat kiraan. Untuk titik D tanda ini, jarak dari pusat pembesaran adalah 2 petak. Jadi sini pun 2 petak. Jadi D tanda-tanda akan pergi ke sini. Jadi sambung lagi untuk C. C tanda. Jadi C tanda dia ambil 1, 2, 3, 4 petak. Jadi sini juga perlu kita kira 1, 2, 3, 4 petak. Jadi C tanda-tanda akan pergi ke sini. Sambung lagi dengan B. B mengambil berapa petak? B tanda ini. Jadi 1, 2, 3, 4 petak. Kita sambung lagi 1, 2, 3, 4 petak. Jadi B tanda-tanda pergi ke sini. Tinggal A. A, kita semak jarak A tanda dengan B tanda.
dia ada 2 petak. Apabila pergi ke image dia, dia telah mengalami 2 kali ganda. Jadi artinya jarak dari B tanda-tanda dengan A tanda-tanda dia adalah 4 petak. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4 petak. Jadi sini adalah A tanda-tanda. Maka kita boleh lukiskan image dia. Jadi image dia A tanda-tanda sambung lagi dengan B tanda-tanda. Sini adalah C, sini adalah T tanda-tanda dan B tanda-tanda. Nombor 4 juga minta kita lukiskan image. Lukiskan image bagi segitiga P ini. Jadi segitiga P ini ia akan mengalami gabungan transformasi AB. Jadi artinya untuk soalan ini, kalau AB kita perlu buat B dulu diikuti dengan A. Jadi B adalah pandolan pada paksi X. Jadi segitiga ini apabila ia dipandorkan, ia akan terbalik. Jadi garisan ini jaraknya adalah 1 petak. Jadi kita pun 1 petak jarak dia. Lepas tu titik ini jaraknya adalah 3 petak. Jadi sini pun kira 3 petak untuk dia. Maka ini adalah image yang pertama. Kita labelkan dia dengan P tanda. Teruskan dengan A. A adalah translasi. Translasi negatif 7, 2. Jadi kita lakukan translasi. Mana-mana titik boleh kita gunakan? Kita gunakan titik yang ini. Negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu 2 ke atas. 1, 2. Jadi titik ini dia akan bergerak pergi ke sini. Jadi yang lain sekiranya kita masih tak dapat imaging lagi, jadi kita ulangi langkah yang sama. Sehingga kita boleh dapat semua titik bagi image P tanda-tanda ini. Teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ada BA. Jadi BA kita buat A dulu, diikuti dengan B. Mari kita buat A dulu. A adalah translasi. Kita gerakkan titik ini translasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2. Dia sudah pergi ke atas. Yang titik sebelah bawah sini, kalau kita masih tak dapat imaging, kita bergerak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 langkah. Jadi ini adalah titik yang kedua. Titik yang ketiga, ulangi langkah yang sama. Nanti kita akan dapati ia akan berada dekat sini. Setelah kita sudah ada 3 titik ini, kita boleh lukiskan image yang pertama. Labelkan dia dengan P tanda. Jadi P tanda sudah selesai. Kita sambung dengan B. B adalah pandolan. Pandolan pada paksi X. Ini adalah garisan paksi X. Jadi P tanda ini, image dia akan dipandorkan. Jadi dipandorkan, kita semak dia, jarak dia adalah sebanyak 3 petak sini. Sini jaraknya adalah 3 petak. Jadi bawah sini juga pastikan dia juga 3 petak. Kita lukiskan. Sambung lagi. Titik sini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 petak. Jadi 5 petak. Sini kita pun kira 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5 petak. Maka image yang terakhir bagi P ini adalah P tanda-tanda. Ini adalah jawapan akhir. Soalan B, dia tanya kita, tentukan sama ada AB dengan BC. Dia memberikan image yang sama ke tak? Tidak sama. Jadi kita tuliskan AB tidak setara dengan BA. Ini adalah jawapan bagi soalan nombor 4. Soalan nombor 5, dia akan minta kita tentukan vektor skala. Sudah cikgu maklumkan, vektor skala ada 2 formula. Formula yang K sama dengan I per O apabila diberi maklumat panjang sisi.
Formula yang kedua adalah K kuasa 2. Apabila kita dapat maklumat luas image per luas objek. Ini adalah keadaan luas. Kalau dia ada nilai negatif, artinya objek dan image dia berada dekat tempat perlawanan. Untuk soalan ini, vektor skala dia kita tahu dia adalah negatif. Mengapa? Sebab pusat pembesaran dekat sini, image dan objek dia berada pada tempat berlawanan. Maka, K dia adalah negatif. Kita perlu gunakan yang ada kuasa 2 ke ataupun hanya K sahaja. Jadi kita rujuk maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi dekat sini, dia bagikan ukuran yang sentimeter, bukan sentimeter square. Jadi hanya sentimeter saja, artinya ini adalah maklumat panjang sisi. Jadi kita akan gunakan cara I per O. Mana satu I per O boleh kita gunakan? Kita semak. Garisan yang dekat tapak sini. Jadi tapak segi 4 selari ini diberi maklumat panjang sisi dia. Jadi bolehlah kita gunakan 9 dan 6 ini untuk gantikan supaya kita boleh carikan vektor skala. Tapi mana satu untuk image, mana satu untuk objek. Jadi kita rujuk. Objek D dan image E. Jadi artinya D adalah objek, E adalah image. Sekarang kita nak carikan vektor skala, kita boleh gantikan negatif, image adalah 9. Objek adalah 6. Dapatlah jawapan negatif 3/2. Sekiranya dia minta kita bagikan jawapan dalam bentuk titik perpuluhan, kita boleh tukarkan dia. Jadi negatif 1.5. Inilah jawapan bagi vektor skala. Untuk B, kirakan luas bagi D. Luas. Jadi artinya kita perlu carikan luas untuk segi 4 selari bagi bentuk T. Tapi bentuk T ini dia hanya ada maklumat 6, tapi tinggi dia kita tidak tahu. Kita mau carikan luas untuk segi 4 selari. Kita perlu gunakan panjang tapak tarak dengan tinggi dia. Jadi sekarang untuk segi 4 selari D ini, kita tidak tahu berapa tinggi dia. Jadi macam mana kita boleh dapatkan maklumat tinggi dia? Kita boleh buat satu persamaan untuk dia. Jadi persamaan dia, K dia, kita tahu panjang dia adalah tidak mungkin negatif. Jadi walaupun vektor skala dia negatif, kita hanya ambil nombor positif dia. Jadi 3/2 sama dengan 3 untuk image. Jadi sekiranya saya mau carikan tinggi bagi segi 4 selari D ini, sisi yang boleh kita rujuk, kita akan rujuk image dia punya nombor 3. Jadi I dia adalah 3 per objek dia tidak tahu. Jadi berdasarkan ini, kita boleh tahu berapa tinggi untuk segi 4 selari ini. Jadi tinggi dia adalah bersamaan dengan 2 cm. Jadi sini adalah 2 cm. Jadi sekarang bolehlah kita carikan luas segi 4 selari bagi bentuk T. Jadi luas bagi bentuk T adalah sama dengan tapak. Berapa tapak dia? Tapak dia adalah 6 cm. Jadi 6 kali dengan tinggi dia. Tinggi dia adalah 2 cm. Jadi kali dengan 2 cm. Dapatlah luas dia adalah 12 cm square. Ini adalah jawapan bagi soalan nombor 5. Nombor 6 diberi satu garisan PQ. Ini adalah garisan PQ. Jadi PQ ini ia bagikan image dia juga. Image dia adalah 12/2 pembesaran pada pusat
Sifar 2. Sekarang kita nak carikan koordinat bagi titik Q. Cuba kita buat garisan untuk sambungkan objek dan imej. Mari kita kira vektor skala dia. Kita semak. Dari pusat pembesaran pergi ke objek 4 petak. Tapi dari pusat pembesaran pergi ke imej dia 12. Vektor skala dia I per O adalah 12 berbanding dengan objek dia 4. Iaitu ia telah mengalami 3 kali ganda. Jadi sekarang berdasarkan maklumat ini, bolehlah kita cari imej bagi titik Q. Titik Q melalui pusat pembesaran. Jadi kita tahu ini adalah garisan dia. Dari pusat pergi ke objek dia 2 petak. Pergi ke imej dia kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Ini adalah imej dia. Koordinatnya adalah 3, negatif 4. Nombor 7. Kehendak soalan, dia minta kita carikan luas. Carikan luas bagi segitiga Q. Diberi segitiga P, luas dia adalah 4 meter square. Kita tahu soalan ini ada kaitan dengan luas. Kita perlu gunakan K kuasa 2. Luas imej per luas objek. Q ialah imej. P adalah objek. Berapa I? Sisi dia 5 unit per O. O 1 unit. Jadi artinya untuk segitiga Q adalah 5 kali ganda bagi segitiga P. Ini adalah luas imej. Sebelah sini adalah luas objek. K bersamaan dengan 5 kuasa 2. Luas imej tidak tahu. Kita labelkan dia dengan X. Luas objek kita tahu. Luas objek adalah 4. Sekarang boleh kita kirakan luas imej adalah bersamaan dengan 5 kuasa 2 kali dengan 4. Dapatlah jawapan 100 meter square. Soalan nombor 8. Tandakan imej. Tandakan imej bagi titik L. Di bawah gabungan transformasi yang sama. Jadi transformasi yang sama iaitu transformasi PQ. Kita perlu buat Q dulu. Diikuti dengan P. Q putaran 180 darjah pada pusat 15. Sekarang kita mau biarkan titik L ini ia berputar sebanyak 180 darjah. Ini adalah L tanda imej yang pertama. Diikuti dengan P. P adalah translasi negatif 42. Ini adalah imej yang terakhir bagi L. Jadi kita boleh bagikan koordinat dia. Koordinat dia adalah 18. Soalan nombor 9. Kehendak soalan dia minta kita carikan vektor skala. Kita boleh gunakan K sama dengan I per O. A, E, F, G adalah imej. A, B, C, D adalah objek. Imej iaitu yang kecil. Panjang sisi dia 1 unit. Bahagi dengan objek 2 petak. Vektor skala dia adalah bersamaan dengan 1 per 2. Yang kedua, dia minta kita carikan luas kawasan berlorek. Jadi luas kawasan berlorek ia mempunyai berapa bahagian? K kuasa 2. Iaitu 1 per 2 ini juga perlu kuasa 2. Jadi 1 per 4. Artinya untuk luas imej dia ada 1 bahagian. Luas objek merangkumi 4 bahagian. Jadi luas kawasan berlorek kita akan ambil bentuk yang besar, iaitu luas objek yang mempunyai 4 bahagian tolak dengan luas imej 1 bahagian.
Jadi artinya untuk luas kawasan pelore ia hanya mempunyai 3 bahagian. Kita perlu bentuk satu persamaan untuk kira. 40 cm square ini adalah luas untuk AEFG. AEFG adalah luas imej satu bahagian. Satu bahagian bersamaan dengan 40 cm square. Jadi luas kawasan pelore ia merangkumi 3 bahagian. Ambil 3 bahagian ini kali dengan 40 cm square. Dapatlah 120 cm square. Nombor 10, cari vektor skala. I per O. I iaitu yang ada petanda ini, ada A tanda ini adalah imej. Imej adalah 1. O adalah 2. Pusat pembesaran dia dekat sini. Kedua-dua objek dan imej ini ia berada dekat arah yang berlawanan. Maka vektor skala dia perlu letak negatif untuk dia. Soalan nombor 11. Hitungkan beza luas permukaan antara kedua-dua kolam ikan. Vektor skala 4. Kalau mau carikan luas, artinya vektor skala ini kita perlu buat K kuasa 2. 4 per 1, kita perlu kuasa 2 kan dia. Jadilah 16 per 1. Luas imej mengambil 16 bahagian. Luas objek mengambil 1 bahagian. Perbezaan dia, kita akan ambil yang besar 16 tolak yang 1, iaitu perbezaan dia adalah 15 bahagian. Kolam ikan B luasnya adalah 256 meter square. Kolam ikan B dimodelkan daripada kolam ikan A. Jadi artinya B adalah imej. Yang asasnya adalah objek. Jadi kolam ikan A adalah objek, kolam ikan B adalah imej. Kalau dia adalah imej, artinya ia mempunyai 16 bahagian. Kita bentukkan satu persamaan. X untuk 15 bahagian. Lepas tu, kolam ikan B luasnya adalah 256 untuk 16 bahagian. Luasnya adalah 240 meter square. Kita teruskan ke soalan 12. Sebuah air pancuk berbentuk silinder telah dipasang di tengah sebuah kolam. Kolam dia adalah berbentuk bulatan. Jadi, pandangan dari atas, tengah-tengah sini ada air pancuk. Untuk bulatan ini, ia berbentuk bulatan berdiameter 2.8 meter. Jadi, jejarinya adalah 1.4 meter. Diberi luas kawasan air pancuk, iaitu sini bulatan yang kecil. Luasnya adalah bersamaan dengan 1.54 meter square. Carikan vektor skala luas air pancuk kepada luas kolam. Jadi ini ada kaitan dengan luas. Jadi vektor skala perlu gunakan K kuasa 2. Luas bagi air pancuk kita andaikan ini adalah luas imej per luas kolam. Jadi luas objek. Jadi luas imej per luas objek. Jadi sekarang luas imej adalah yang kecil dekat dalam sini. Kita sudah tahu luas imej dia adalah 1.54. Jadi luas objek adalah yang besar. Kita perlu kira. Kita pakai pi J kuasa 2. Dapatlah 6.16. Kita nak carikan vektor skala. Jadi kita gantikan nilai
Luas image adalah 1.54 per luas objek 6.16. Hasilnya 1/4. Carikan vektor skala. Kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah jadi punca kuasa 2. 1/4 dapatlah jawapan 1/2 untuk vektor skala. Sekarang kita teruskan untuk selesaikan. Hitungkan luas permukaan bagi air kolam. Jadi tengah-tengah sini sudah jadikan air pancut. Jadi kita mau carikan luas bagi air bagi kolam dia. Jadi kolam dia adalah luas yang dekat luar ini. Jadi kita boleh carikan luas yang dekat luar ini. Kita pakai hasil tolak. Jadi luas objek adalah 6.16. Tolak dengan luas image 1.54. Dapat jawapannya 4.62 meter square. 13. Soalan ini dia minta kita carikan pusat pembesaran dan vektor skala. Kalau kita mau carikan pusat pembesaran, jadi kita perlu sambungkan image dengan objek, buat garisan. Semua garisan yang kita lukis berpusat pada satu titik, iaitu titik B. Jadi kita tuliskan pusat pembesaran adalah titik B. Nak carikan vektor skala, K bersamaan dengan I per O. Image. Berapa panjang image? Mari kita ambil sisi GF. Jadi GF panjang sisi dia 1, 2, 3, 4. Jadi panjang sisi dia 4 per objek. Jadi objek dia panjang sisi dia dekat sini. Jadi dia hanya ada 2 petak. Jadi sekarang vektor skala dia adalah 2. Soalan 2. Carikan luas kawasan berlorek. K bersamaan dengan 2/1. K kuasa 2 adalah bersamaan dengan 2/1 kuasa 2, iaitu 4/1. Luas kawasan berlorek ia mempunyai 4/1 bahagian, iaitu 3 bahagian. Diberi A, B, C, D adalah 44 cm square. Luas objek, iaitu yang satu bahagian ini adalah bersamaan dengan 44 cm square. Luas kawasan berlorek adalah bersamaan dengan 3 kali dengan 44 dapat 132 cm square. Soalan 13B diminta lukiskan image dia. Mari kita buat garisan. Vektor skala dia adalah bersamaan dengan negatif 1/2. Ada tanda negatif. Jadi ada tanda negatif, artinya sini adalah pusat pembesaran. Objek dia dekat sini. Image dia akan berada dekat arah yang berlawanan. Dalam keadaan ini, image dia adalah lebih kecil daripada objek dia. Jadi sekiranya panjang sisi ini adalah 6. Lukis image dia akan jadi 3. Sambung lagi yang sebelah sini. Untuk garisan yang 4 petak ini, apabila dia jadikan image kan, dia akan terbalik, bukan dekat atas lagi. Dia akan turun pergi ke bawah. Turun ke bawah 2 petak. Lepas tu, ini dia menuju ke bawah. Kalau dia sampai ke sini, dia akan menuju ke atas. Sini 1, 2, 3, 4 petak. Setengahkan akan jadi 2 petak saja. Jadi ini adalah image bagi bentuk R ini. Nombor 14. Kehendak soalan hitungkan luas kawasan berlorek. TS 4 unit. PN 2 unit. 4 adalah image. 2 adalah objek. Nak carikan K. 4/2.
yaitu persamaan dengan 2/1. K kuasa 2. Sebab ia tentang luas. 2/1 kuasa 2. Jadi 4/1. Jadi luas kawasan berlorek ia adalah sebanyak 4/1 bahagian. Maklumat yang diberi 120 cm ini untuk bentuk yang KQRST, yaitu luas untuk image. 120 cm ini adalah berapa bahagian? Untuk luas dia, kita semak sini. Untuk K kuasa 2, yaitu 4/1 adalah luas image per luas objek. Jadi artinya 120 ini adalah untuk 4 bahagian. Luas kawasan berlorek kita tidak tahu. Kita labelkan dia dengan X. Jadi X adalah 3 bahagian. 120 ini adalah luas untuk image. Ia adalah 4 bahagian. Gunakan 3/4 kali dengan 120, dapatlah 90 cm square. Soalan 15. Kehendak soalan, lukiskan image bagi segitiga H di bawah transformasi. Yang pertama adalah PQ. Kita buat Q dulu, diikuti dengan P. Q putaran ikut arah jam pada pusat -15. -15. Kita lukiskan satu huruf L supaya kita boleh lekatkan objek dia. Jadi ini adalah objek. Apabila ia berputar 90 darjah ikut arah jam, ia akan bergerak pergi ke sebelah atas ini. Jadi image dia akan jatuh ke sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah image yang pertama. Teruskan dengan P. P adalah translasi. 8 -2. Image akhir akan dekat sini. Untuk QR, kita akan buat R dulu. Diikuti dengan Q. R pembesaran pada pusat -2, 1, vektor skala 2. -2, 1. Ini adalah pusat pembesaran vektor skala 2. Mari kita lakukan pembesaran. Sambungkan pusat pembesaran dengan objek. Kita bentukkan 3 garisan ini. Sekarang kita cuba tandakan image dia. Untuk titik ini, tarik pusat pembesaran sehingga ke titik yang pertama ini mengambil 2 petak. Jadi dia telah mengalami 2 kali ganda. Jadi titik dia akan pergi ke sini. Titik yang kedua, 2 petak juga. Jadi 2 kali ganda. Titik yang kedua akan pergi ke sini. Akhir sekali, tarik pusat sehingga ke titik yang kedua 1 petak. Jadi tarik pusat sehingga ke titik yang kedua, sehingga ke image dia mengambil 2 petak. Sekarang boleh kita lukiskan image dia. Yang pertama, kita labelkan dia dengan H tanda. Teruskan ke Q. Q putaran ikut arah jam -15. Jadi -15 dekat sini. Sekarang kita lukiskan sayap swasta. Tandakan titik dia. K ini adalah image bagi hash tanda-tanda. Soalan nombor 16. Yang pertama, carikan perimeter bagi setiap trapezium. Kedua-dua trapezium ini adalah hasil daripada potongan dari sehelai kertas yang berbentuk segi 4 menjadikan satu trapezium yang congruence. Congruence artinya dia adalah sama.
Jadi sini adalah 9, sini juga 9. Untuk sisi yang ini, kita boleh rujuk segitiga bersudut tepat ini. Kita boleh gunakan Pythagoras Theorem. Diberi sisi 8, sisi sebelah sini, hasil tolak 9 dengan 3 iaitu 6. Untuk carikan garisan hipotenus, kita akan gunakan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, iaitu bersamaan dengan 10 cm. Sekarang boleh kita carikan perimeter untuk bagi soalan yang pertama. Jadi perimeter adalah bersamaan dengan 8 tambah 9 tambah 10 tambah 3 bersamaan dengan 30 cm. Soalan nombor 2. Carikan luas bagi kertas asal. Jadi kertas asal ia berbentuk segi empat tepat. Jadi segi empat tepat ini lebar 8. Ukuran dekat sini, sini 3, sini 9. Jadi nak carikan luas, kita akan gunakan panjang, iaitu 3 tambah 9 kali dengan 8, iaitu 12 kali dengan 8. Dapatlah jawapan 96 cm square. Soalan 17. Tentukan vektor skala bagi pembesaran. Untuk carikan vektor skala, kita boleh gunakan K sama dengan I per O. E, F, G, D adalah image. Jadi kita boleh ambil salah satu sisi. E, D adalah image dia, iaitu panjang sisi dia 5 cm. Manakala AD adalah objek dia, sisi dia adalah 5 tambah 10, iaitu 15 cm. Jadi sekarang kita boleh carikan K, iaitu image dia 5 bahagi dengan 15. Dapatlah 1/3 sebagai vektor skala bagi pembesaran ini. Carikan EF. Jadi EF dekat sini. Jadi artinya kita nak carikan panjang sisi EF. Labelkan dia dengan X. Diberi objek dia BA adalah 9.6. Mari kita buat satu persamaan untuk dia. Untuk soalan 2. K 1/3 persamaan dengan image X per objek dia 9.6. EF persamaan dengan 3.2 cm. Soalan 18, tanda rajah di bawah. Sisi 4 PQRS dilukis pada 1 meter persegi. Namakan sisi 4 bagi gambar rajah ini. Sisi 4 ini ia mempunyai 2 garisan yang selari. Ada 90 darjah. Ini adalah bentuk trapezium. Berdasarkan rajah yang diberi, bahagikan rajah kepada 2 bentuk asas. Kita bahagikan dia kepada 2 bentuk yang asas. Kita buat satu garisan. Kita dapati ia terdiri daripada 2 bentuk yang asas, iaitu ini A adalah bentuk segi 4 selari. Dan bentuk yang kedua adalah bentuk segi 3. Boleh kita kirakan untuk luas dia. Jadi luas dia kita akan ambil luas segi 3 tambah dengan luas segi 4 selari.
Jadi luas segitiga 1/2 kali dengan panjang tapak 4, tinggi 2. Jadi 4 kali dengan tinggi. Tambah dengan bentuk segi 4 selari, kita akan ambil panjang tapak 4 kali dengan tinggi dia adalah 2. Jadi 4 kali 2. Jadi hasilnya kita boleh dapati jawapannya adalah 12 meter square. Soalan yang B2. Jika sisi 4 PQRS merupakan lukisan berskala sebidang tanah kepunyaan Encik Ali dengan skala lukis 1/250. Berapa panjang sebenar bagi PQ? Jadi PQ kalau dalam lukisan, PQ adalah berukuran 4 meter. Jadi berapa ukuran sebenarnya untuk PQ? Jadi saya labelkan dia dengan X. Kita buat formula X untuk 250 bahagian bersamaan dengan 4 meter untuk 1 bahagian. Maka X adalah 4 kali dengan 250 bersamaan dengan 1000 meter. Ceraian soalan 2 bagi B. Okey, kita nak carikan luas sebenar. Luas sebenar kita balik semula. K sama dengan 1/250. Kalau kaitan dengan luas, kita pakai K kuasa 2. 1/250 square. Kita mau carikan luas benar. 12 meter square ini luas untuk lukisan. Sekarang kita mau carikan luas untuk tanah. Jadi kita tuliskan, labelkan dengan sini. Yang 1 kuasa 2 ini untuk luas dekat lukisan. Yang 250 square ini untuk luas sebenar. Sekarang kita mau carikan luas benar. Jadi kita boleh labelkan luas benar dengan X. Kita sediakan persamaan. X bersamaan dengan 250 square. Diikuti dengan luas dekat lukisan adalah 12 meter square. Bersamaan dengan 1 square. Kita boleh dapat X adalah 12 kali dengan 250 square. Dapat 750,000 meter square. Sambung ke C. Lukisan berskala tanah bagi Encik Ali dilukis pada sada catat seperti di bawah. Sisi 4 ABCD adalah kedudukan tanah lain kepunyaan Ahmad. Jika bentuk tanah Encik Ahmad adalah image bagi tanah Encik Ali. Jadi untuk tanah ini boleh kita asingkan juga. Dia ada bentuk segi 4 selari dan bentuk segitiga. Encik Ahmad dia ingin memagarkan tanahnya. Jadi kita perlu carikan jumlah panjang pagar yang diperlukan. Jadi untuk soalan ini kita perlu carikan perimeter. PQ dekat sini 1000 meter. Jadi artinya sekarang dekat sada catat ini, satu petak ini adalah bersamaan dengan 1000 bahagi dengan 1, 2, 3, 4 petak. Iaitu 250 meter. Jadi satu petak mewakilkan 250 meter. Untuk kita dapatkan ukuran panjang bagi setiap sisi ini. Jadi sisi AB kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah 8 kali dengan 250 meter.
Ketiga-tiga sisi ini adalah sama panjang. Kita boleh bentukkan satu segitiga bersudut tepat untuk kita carikan sisi AD. Sisi AD sini adalah 4 petak. Sebelah bawah sini adalah 2 petak. Nak carikan AD, kita ambil 1000 kuasa 2 tambah dengan 500 kuasa 2. Sekarang kita teruskan satu sisi lagi, yaitu sisi DC. Ini adalah DC. Sebelah sini 4 petak. Atas sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. Jadi 6 kali dengan 250 meter. Pakai 1500 kuasa 2 tambah dengan 1000 kuasa 2. Perimeternya adalah bersamaan dengan 2000 tambah 3 kali dengan jarak AD. Tambah lagi dengan ukuran DC. Dapat 7156.88 meter. Yang kedua, kita nak carikan berapa harga sekiranya ia menjual tanah dia dengan harga RM25 per meter square. Jadi luas objek adalah 750,000 meter square. Jadi luas bagi tanah ahli iaitu luas image, vektor skalar dia iaitu 2 kuasa 2 kali dengan 750,000 meter square. 3 million. Sekarang nak carikan harga kali dengan RM25 dapat RM 75 million. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Minggu depan kita akan teruskan untuk ulang kaji trigonometry. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Thank you.